Sejarah seluar Melayu. Pakaian seluar diperkenalkan oleh saudagar Arab, Parsi dan India Muslim. Semasa pemerintahan Sultan Ahmad Shah, seluar menjadi popular di kalangan pembesar dan orang istana. Ini kerana pembuatan seluar pada masa itu memerlukan kepakaran penjahit dan kain yang banyak. Hanya golongan berada yang mampu memakainya. Golongan bangsawan memakai seluar potongan Aceh, manakala rakyat biasa menggunakan dua jenis potongan seluar, iaitu seluar gunting Melayu dan seluar gunting Cina. Seluar potongan gunting Melayu mempunyai potongan yang paling ringkas dan mudah untuk pergerakan yang rasak. Jenis-jenis seluar Melayu. Seluar sampak. Ia sejenis seluar pendek yang potongannya sampai ke paras paha sahaja. Dipakai di sebelah dalam sebagaimana seluar boxer yang dipakai pada masa kini. Ia dipakai dengan tujuan untuk menyembunyikan bentuk kemaluan dan punggung agar tidak terlihat. Seterusnya, seluar pesak gunting Cina. Ia sejenis seluar yang dijahit dengan berpesak lebar kakinya dan mempunyai bahagian atas yang disebut sebagai tongkah. Ia dipakai dengan cara diikat dengan tali pengikat yang dipanggil sebagai tali kencing. Seterusnya, seluar pesak gunting Aceh. Ia juga mempunyai tongkah serta tali kencing. Tetapi, pesak pada bahagian cawat tersebut dilabuhkan berbanding seluar gunting Cina. Jadikan rupanya sedikit meroyong, sedangkan seluar gunting Cina mempunyai potongannya yang lurus. Seterusnya, seluar sempit. Ia sejenis seluar potongan kaki yang dikecilkan dan tidak begitu labuh. Kebiasaannya separas keting sahaja. Ia merupakan pakaian khas orang-orang yang berjawatan tertentu dan dikatakan merupakan potongan seluar kesukaan Laksmana Hang Tuah. Seterusnya, seluar kabul. Ia merupakan seluar pesak gunting Cina yang diubah suai dan dikecilkan bahagian kakinya. Dinamakan kabul kerana potongan ini telah dikabulkan atau diperkenankan oleh Sultan untuk dipakai. Seterusnya, seluar pantalon. Penghujung abad ke-19, seluar pantalon yang biasanya dipakai oleh orang-orang barat diadaptasikan oleh orang-orang Melayu. Ia berkancing dengan potongan kaki lebih sempit, tanpa pesak serta mempunyai zip di bahagian hadapan. Seluar pantalon ini yang menjadi seluar yang biasa dipasangkan dengan baju Melayu potongan moden pada hari ini. Menurut Dennis Lombard dalam bukunya Nusa Jawa 1996, kebaya berasal daripada bahasa Arab iaitu kaba yang bererti pakaian dan diperkenalkan lewat bahasa Portugis ketika mereka mendarat di Asia Tenggara, dan kebaya diertikan sebagai jenis pakaian orang atasan pertama yang dipakai wanita Melayu pada abad ke-15 atau ke-16 Masihi. Baju kebaya juga merupakan pakaian tradisional khas Malaysia dan Indonesia dan juga di Singapura dan Brunei. Ia diperbuat daripada kain kasar dipasangkan dengan sarung, batik atau pakaian tradisional lain seumpamanya seperti songket dengan motif pelbagai corak dan warna. Seterusnya, baju kebaya berasal daripada Baba Nyonya dan kemudian menyebar ke seluruh bahagian Nusantara, contohnya Semenanjung Tanah Melayu, Bali, Sumatera, Sulawesi semasa kejayaan kerajaan Melayu, khususnya di bawah kekuasaan Empayar Melaka yang mempunyai pengaruh besar di wilayah maritim Asia Tenggara. Sebelum tahun 1600-an, baju kebaya adalah pakaian khas yang hanya dikenakan oleh golongan keluarga kerajaan di Pulau Jawa. Selama zaman penjajahan Belanda di Indonesia, wanita-wanita Eropah mula mengenakan kebaya sebagai pakaian rasmi mengikut kebiasaan pakaian tradisional kerajaan-kerajaan dan masyarakat Jawa. Baju kebaya merupakan pakaian tradisional dan zaman dahulu. Baju kebaya merupakan pakaian tradisional pada zaman dahulu dan masih diterapkan sampai sekarang. Baju kurung adalah pakaian wanita dan merupakan pakaian rasmi di Malaysia, Indonesia, Brunei dan juga Singapura. Baju ini sesuai digunakan oleh semua peringkat umur dan biasanya digunakan di majlis perkahwinan, majlis agama dan majlis rasmi. Di Malaysia, wanita memakai baju ini sebagai pakaian tradisional yang juga dijadikan pakaian rasmi bagi pelajar sekolah rendah dan juga pelajar sekolah menengah.
Reka bentuk dan potongan baju adalah berbeza mengikut negeri masing-masing. Seterusnya ialah jenis-jenis baju kurung mengikut negeri di Malaysia. Yang pertama ialah negeri Johor. Ia berbentuk teluk belanga. Ia diperkenalkan semasa pemerintahan almarhum Sultan Abu Bakar. Baginda menetapkan supaya baju labuh hingga ke bawah lutut dan lehernya dijahit secara halus. Kainnya disusun di sebelah kiri. Baju ini digunakan sebagai pakaian seragam bagi pelajar sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Seterusnya negeri Pahang. Ia berbentuk kurung riau Pahang. Bagi negeri Pahang, kedua-dua bahagian di tepi baju berpesak kembang dan disambungkan dengan kekek gantung. Biasanya baju ini dipadankan dengan kain selisih dan ia dikatakan sebagai simbol menyingkap sejarah pertalian antara negeri Riau dan juga negeri Pahang. Seterusnya adalah negeri Kedah. Baju ini dipercayai berasal dari selatan Thailand. Jenis baju ini menyerupai blaus pendek yang dibuat singkat sampai ke paras punggung. Kurung Kedah adalah baju yang longgar dan dibuat daripada kain kapas cotton yang berbunga kecil ataupun kain kasar tebal atau nipis yang jarang. Namun ia bergantung pada corak yang dipilih. Di bahagian leher pula diperbuat daripada potongan bujur sirih. Baju ini dipadankan dengan kain sarung yang diikat secara ambak menggalur dan dimasukkan di sebelah kiri atau kanan kain. Baju ini boleh disifatkan sebagai pakaian seharian dan baju basahan bagi kaum wanita. Seterusnya adalah negeri Perak. Baju ini sukar dilihat pada masa kini. Baju ini dipakai oleh puteri di Perak pada zaman dahulu. Reka bentuk baju ini amat berbeza dengan jenis baju kurung yang lain kerana ia dipakai dengan seluar dan sampin. Manakala rekaan baju mempunyai persamaan dengan kurung cekap musang kerana ia memiliki collar di bahagian leher. Seterusnya negeri Melaka. Pakaian tradisional bagi kaum Melayu Melaka ini ialah mereka lebih selesa menggunakan pakaian baju kurung teluk belanga. Uniknya, baju ini diubah dengan mempunyai hiasan di bahagian dada dengan selembar layang dari baldu berserta manik dan labuci. Seterusnya ialah dari negeri Sembilan. Budaya Minangkabau terselah indah pada busana tradisional bagi kaum di negeri Sembilan. Baju ini sama dengan baju kurung teluk belanga dan kebaya labuh. Ia dipadankan pula dengan kain sarung. Pakaian adat Minangkabau ini, bajunya daripada kain baldu atau satin yang berbenang emas ataupun perak. Ia bermotifkan buluh rebung dan bunga-bunga kecil. Manakala tanduk kepala daripada selendang kaku dibuat daripada tenunan benang emas dan dihias kida-kida. Bagi wanita bangsawan Minangkabau pula, baju diperbuat daripada kain baldu bersulam emas yang bertahtakan labuci. Manakala kainnya diperbuat daripada kain songkit yang ditenun khas dari batu bara di Sumatera. Akhir sekali ialah baju kurung dari negeri Sarawak. Keindahan pakaian dari Sarawak ini terselah dengan hiasan kreatif yang dihias menggunakan tangan. Corak hiasan berbentuk motif etnik samada daripada tenunan, jalinan manik dan labuci. Kain yang biasa digunakan ialah kain songket. Terdapat dua pakaian tradisional yang dipakai oleh kaum Melayu lelaki yang dipanggil baju Melayu Teluk Belanga dan baju Melayu Cekak Musang. Baju Melayu ini merupakan satu set dengan seluar dan kebiasaannya juga dipadankan dengan sampin. Dua baju Melayu ini dibezakan dengan cara jahitan pada leher baju tersebut. Baju Melayu Teluk Belanga ini terkenal di kawasan selatan Malaysia. Potongan Teluk Belanga ini, lehernya dijahit secara sulaman. Cara pemakaiannya iaitu dengan meletakkan samping di sebelah dalam. Manakala, bagi baju Melayu Cekak Musang, ianya lebih terkenal di kawasan tengah dan utara Malaysia. Potongannya iaitu bahagian penutup atau rumah butannya bertindan. Cara pemakaian sampingnya di sebelah luar.
Pemakaian baju Melayu ini dikatakan berkuat kuasa sewaktu pemerintahan Sultan Muhammad Shah iaitu Sultan ketiga daripada Empayar Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1424 sehingga 1444. Selendang biasa diperbuat daripada tenunan sutera yang sudah menjalani proses ikat dan celup atau dikenali dengan nama kain limar. Sisi selendang biasa dikemaskan dengan tenunan benang emas. Selendang dijadikan sebagai perhiasan ketika memakai pakaian tradisional seperti baju kebaya. Selendang yang diperbuat daripada kain songkek terutamanya bagi wanita Melayu Minangkabau digunakan sebagai hiasan menutup kepala dan juga kain menutup dada ataupun untuk menyangkutnya di bahu. Kain hiasan kepada wanita Minangkabau dilipat sehingga mempunyai bentuk seperti tanduk. Bagi wilayah Islam yang bercuaca sejuk pula, selendang merupakan salah satu cara untuk memanaskan badan. Sebagai contoh, selendang Kashmir. Ia diberikan nama sempena dengan nama tempat ia dihasilkan iaitu Kashmir. Kashmir merupakan kawasan yang sejuk kerana ia terletak di bahagian utara benua kecil India. Selendang Kashmir sering dihasilkan dalam bentuk segi empat tepat. Pemakai perlu melipat kain selendang tersebut menjadi bentuk segitiga. Selendang ini mempunyai mutu yang tinggi untuk pasaran tempatan dan juga pasaran luar. Ia dihasilkan daripada pelbagai jenis benang seperti benang bulu ataupun sutera. Kebanyakan penyulam dan penenun selendang Kashmir ini terdiri daripada golongan lelaki. Selendang Kashmir juga dihasilkan menggunakan motif utama iaitu bermotifkan tumbuhan yang dikenali sebagai boteh. Caping merupakan sejenis perhiasan Melayu yang digunakan untuk menutup bahagian sulit kanak-kanak pada masa dahulu. Alat perhiasan ini dipercayai berasal dari selatan India dan telah diperkenalkan di tanah Melayu pada zaman Sriwijaya, iaitu sekitar abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi. Ianya berbentuk daun ara dan diperbuat daripada logam seperti emas, perak, dan tembaga. Dari segi dekorasi, caping yang bermotifkan bentuk flora biasanya digunakan untuk kanak-kanak perempuan dan corak palang untuk kanak-kanak lelaki. Caping digunakan bagi tujuan menutup kemaluan kanak-kanak dan juga melindungi mereka daripada gangguan seks juga makhluk halus. Cara memakai caping adalah dengan mengikat tali di pinggang dan diletakkan di bahagian sulit kanak-kanak. Ia digunakan oleh kanak-kanak di usia 4 bulan hingga 1 tahun. Pending merupakan perhiasan Melayu tradisional. Pending merupakan sejenis perhiasan yang digunakan untuk mengancing tali pinggang. Pending kebiasaannya dipakai sebagai pakaian istiadat oleh kaum lelaki dan juga kaum wanita. Bagi kaum lelaki, ia sering dijadikan alat pengikat kain. Pending sengaja dibiarkan terdedah untuk bertujuan menampakkan keindahannya. Pending diperbuat daripada bahan-bahan berharga seperti emas, perak, suasa dan juga tembaga. Pending raja atau kerabat diraja diperbuat daripada emas ataupun suasa dan dihiasi dengan permata delima yang berwarna-warni. Sejarah keris berasal daripada Pulau Jawa yang memiliki fungsi budaya yang dikenali di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara, umumnya di Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, Filipina Selatan. Keris setidaknya telah dikenali pada abad ke-9 dan boleh dibuktikan dengan gambaran keris yang terdapat di Candi Borobudur. Dalam kajian Sir Stanford pada tahun 1817 terhadap Candi Suko yang mencadangkan keris-keris yang diiktirafkan pada sekitar tahun 1800 di Asia Tenggara ialah hasil daripada warisan pengaruh kerajaan. Keris digunakan untuk mempertahankan diri dan mulanya digunakan sebagai alat kebesaran diraja. Selain itu, ada juga amalan mengasam limaukan keris sebagai cara untuk menjaga logam keris dan juga untuk menambahkan bisanya. Antara lain, terdapat kepercayaan bahawa keris mempunyai semangat yang tersendiri. Proses pembuatan keris iaitu bermula dengan proses mencampurkan kepingan-kepingan besi diletakkan di antara besi-besi yang berbentuk bengkok-bengkok di mana ia akan membentuk corak pada matanya. Proses menempa. Lalu proses membentuk lalayan gajah. Proses mengikir iaitu proses ini dibuat dengan tujuan untuk melicingkan dan menajamkan mata keris. Proses menyepuh.
Keris yang telah disiap ditempa dan dibakar sehingga menjadi merah dan dimasukkan sama ada secara melintang atau menegak ke tempat menipuh yang mengandungi air. Proses ini digunakan secara berulang kali. Tujuannya adalah untuk menghasilkan corak pamuk. Proses menimbulkan pamuk. Keris telah siap dikikir, direndam dalam larutan cuka getah dan air. Kemudian mata keris dicuci dengan air dan diberus menggunakan sabut kelapa.